alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya minta maaf karena terputus internet saya sebentar tadi, dan kita akan lanjutkan insyaallah. Qala al-Hakim qala Abu Abdullah. Jadi kita masih berbincang kenaan dengan sanad Ali, dan Imam Hakim membawakan bagaimana Az-Zuhri menegur, bagaimana Az-Zuhri menegur Ishaq bin Abi Farwah apabila beliau membawakan hadis, membacakan hadis tanpa membawakan sanad, Dan tentu saja itu adalah berlaku pada zaman mutaqaddimin dulu. Jadi di masa mutaqaddimin, setiap hadis mesti dibawakan sanad dia, kena dibacakan sanad dia. Dan setiap hadis yang tak ada sanadnya, para ulama akan menyebut dia sebagai la asla lahu, hadis yang tak ada asal. Tak ada asal maksudnya adalah tak ada sanad yang membuktikan bahawa hadis itu berasal daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tradisi dalam menyebutkan sanad ini bermula pada masa tabi'in, dan antara orang yang sering melakukan perkara ini, yang mengatakan sammulana rijalakum, itu adalah Muhammad ibn Sirin dan lain sebagainya. Dan sejak saat itu kemudian menjadi tradisi ulama untuk selalu membawakan hadis-hadis, selalu menyebutkan sanad dalam setiap kali menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tradisi tersebut nampaknya telah berakhir kira-kira pada abad ke-7 Hijrah. Ya, abad ke-7 Hijrah, masuk ke tahun 600-an, masuk ke tahun 600-an, para ulama sudah memisahkan antara sanad dengan matan. Mereka hanya meletakkan matan saja, dan mereka tidak lagi menyebutkan sanad, Jadi kalau kitab-kitab sebelum 600-an, kita akan melihat bahawa ulama hadis setiap kali sebutkan hadis, dia akan selalu sebutkan dengan sempurna sanad-sanadnya. Akan tetapi memasuki abad ke-7 Hijrah, kita mendapati setengah ahli hadis hanya mengarang kitab hadis, mereka hanya menyebutkan sanad, matan saja, dan mereka tak lagi menyebutkan sanad-sanadnya. Dan antara sebab perkara tersebut adalah kerana mereka menganggap sanad sudah tidak lagi berfungsi sebagai penentu kesahihan. Lagi pula semua hadis telah sempurna ditadwin dalam kitab-kitab para ulama. Jadi siapa yang ingin mengetahui sanad hadis, mereka boleh merujuk kepada kitab-kitab tersebut, Maka dalam perkara ini mereka kemudian hanya menyebutkan matan hadis saja. Dan antara orang yang melakukan perkara tersebut, tuan-tuan boleh rujuk kitab Muqaddimah buku Jami'ul Usul oleh Imam Ibn al-Asir. Dalam Imam Ibn al-Asir, dalam Muqaddimah beliau sengaja, kitab Jami'ul Usul adalah satu kitab yang menghimpun hadis-hadis kutub sittah, semua kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan utama ini dihimpun dalam satu kitab tersendiri. Dan Ibn al-Asir kemudian mengatakan bahawa saya hanya meletakkan matan-matan saja di sini, sedangkan sanad-sanad sengaja dibuang. Beliau katakan sebabnya antaranya karena sanad sudah, kitab hadis sudah tadwin, kemudian sanad-sanad pun boleh dirujuk semula kepada kitab tersebut, dan fokus para ulama pada masa itu adalah kepada kandungan hadis. Itu sebabnya pada perjumpaan yang lepas saya mengatakan fokus ulama mutaakhirin kepada hadis bukan lagi menyimpan, menjaga tradisi dan menyimpan hadis dan sanadnya, akan tapi fokus utama mereka adalah bagaimana menggunakan hadis untuk penghujahan. Betul tak? Nah, ini yang berlaku kemudian kata Imam pada abad yang ke-7 dan seterusnya. Kita akan lihat banyak sekali kitab-kitab hadis yang hanya menghimpun matan saja. Kita sering baca, saya yakin, kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi, hanya disebutkan hadis saja tanpa sanad, hanya disebutkan nama sahabatnya saja, kan, tak ada sanad sama sekali. Begitu juga Arba'in Nawawi, Bulughul Maram, kemudian Umdatul Ahkam dan lain sebagainya, itu semua adalah
kitab-kitab yang ditulis selepas abad ke-7 yang sudah memisahkan antara sanad dengan matan, antara sanad dengan matan. Nah, dengan melihat sejarah ini kita akan memahami mengapa bagaimana berlaku perbezaan takrif dalam menjelaskan hadis. Ya tak? Apa maksud saya? Maksud saya macam ni. Pada zaman mutaqaddimin dulu, masa Syu'bah, Sauri, hatta sampai ke Bukhari dan lain sebagainya, setiap kali mereka mengatakan ini sebuah hadis, jadi hadis adalah bukan hanya matan yang mereka maksud, tapi sanad. Jadi apabila Imam Bukhari mengatakan saya menghafal 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis tidak sahih, maksud beliau bukan matan-matan, akan tapi sanad dan matan sekaligus. Sanad yang berbeza, walaupun matan dia sama, dikira sebagai hadis yang berbeza. Itu sebabnya ada setengah kalangan yang mempertikai ucapan Imam Bukhari. Bagaimana Imam Bukhari menghafal 100,000 hadis, ya? Zaman sekarang kalau kita nak kumpul hadis sahih tak jumpa sampai 100,000 pun. Sahih Bukhari pun kalau kita kumpul semua hanya 7,000, Muslim hanya 7,000. Macam mana? Kemana hadis-hadis yang banyak tu? Hilang kemana? Nah, ini adalah kesalahpahaman dalam menafsirkan kandungan definisi hadis indal mutaqaddimin. Sekali lagi, bagi kalangan mutaqaddimin, apabila mereka sebut hadis, maka maksudnya adalah sanad dan matan sekaligus. Jadi perbezaan yang berlaku dalam sanad, walaupun matan dia sama, dikira sebagai hadis yang berbeza. Nah, justru misalkan Imam Bukhari menyebutkan hadis sebagai contoh, misalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagi kita itu hanya satu hadis saja. Tapi bagi Bukhari, perbezaan sanad-sanad bagi meriwayatkan hadis ini dikira sebagai hadis yang berbeza. Jadi kemungkinan hadis itu boleh menjadi 10 hadis, 100 hadis mengikut perbezaan sanad yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, berbeza dengan definisi hadis indal mutaakhirin. Kalau kita tengok kitab-kitab mustalah pada hari ini dan kita tengok apa definisi hadis, mereka akan mengatakan hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul wa fi'l wa taqrir, betul kan? Adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada perbuatan, ucapan, perbuatan atau takrir, iqrar baginda Nabi. Definisi ini hanya merujuk kepada hadis sebagai matan saja. Dia tak kaitkan dengan sanad sama sekali. Dia tak. Apabila kita takrifkan hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, maknanya itu hanya merujuk kepada satu elemen di dalam hadis, yaitu matan saja. Dia tak sentuh sedikit pun sanad. Nah, bagi saya takrif itu adalah takrif mutaakhirin. Takrif orang belakangan selepas 700 abad 707 Hijrah tu, yang melihat hadis telah terpisah dengan sanad, ya. Justru apabila kita bawa tafsiran hadis seperti itu untuk mentafsirkan ucapan Bukhari, dia hafal 100,000 hadis, kita akan lahir kemuskilan, betul tak? Apabila kita coba tafsirkan ucapan mutaqaddimin dengan definisi dengan yang dibawakan oleh kalangan ulama seterusnya. Justru kita kena sedar perbezaan tradisi dan definisi dan juga makna istilah-istilah yang berlaku di antara kalangan para ulama, agar kita tidak terjatuh dalam kekeliruan, insyaallah. Nah, berikutnya kata Imam Abu Abdullah Al-Hakim, qala Abu Abdullah, fa amma talabul ali min al-asanid fa innaha masnunatun kama zakarna. Saya dapat komen ada suara tak jelas di live, ya. Mungkin karena connection saya yang tak kuat di rumah nih. Tak jelas.
Okey. Qala Abu Abdullah fa amma talabul ali min al asanid fa innaha masnunatun kama zakarna. Adapun mencari sanad yang ali, kata Imam Hakim, dia adalah perkara yang sunat sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wa qad rahala fi talabil isnad al ali ghairu wahidin min sahabah. Ramai di antara sahabat Nabi, lebih daripada satu orang sahabat Nabi yang keluar untuk mencari satu sanad. Famin zalika ma akhbarana Abul Hasan Muhammad bin Abdullah bin Musa as-Sunni bimaru qala akhbarana Abul Muwajjih qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abu Hamzah wa Ibn Uyainah wa Ibn al-Mubarak qalu haddatsana Salih ibn Salih qala sa'ala rajulun min ahli Khurasan Amiran faqala ya Aba Amr kaifa taqulu fi rajulin kanat lahu walidatun fa'ataqaha fatazawwajaha. Suara saya masih tak jelas lagi kah? Boleh maklumkan kepada saya ya, sekiranya masih tak jelas lagi. Okey, lebih jelas ya. Okey, terima kasih. Okey. Kata Imam Abu Abdullah Al-Hakim, fa amma talabul alim min al-asanid fa innaha masnunatun kama dzakarna wa qad rahala fi talabil isnad al-ali ghairu wahidin min as-sahabah. Famin dhalika ma akhbarana Abul Hasan Muhammad bin Abdullah ibn Musa as-Sunni bimaru. Maru adalah satu tempat ya. Di Maru, dia masuk kawasan Khurasan pada zaman tu. Qala akhbarana Abul Muwajjih qala haddatsana Abdan kita dah jelaskan beliau pada perjumpaan yang lepas. Qal akhbarana Abu Hamzah wa Ibn Uyainah wa Ibn al-Mubarak. Abu Hamzah di sini adalah Abu Hamzah As-Sukkari. Nama beliau Muhammad bin Maimun, seorang ulama yang thiqah ya, seangkatan dengan Imam Ibn Uyainah dan lain-lain. Ibn Uyainah adalah Sufyan Ibn Uyainah dan Ibn al-Mubarak adalah Abdullah Ibn al-Mubarak. Ini a'immah, tiga orang yang hidup semasa yang nama-nama besar dalam periwayatan hadis. Qalu haddatsana Salih Ibn Salih. Salih Ibn Hay, dia seorang ulama tabi'in thiqah. Qal sa'ala rajulun min ahli Khurasan Amiran. Salih bin Salih mengatakan seorang laki-laki dari Khurasan bertanya kepada Amir. Amir di sini adalah Amir Asy-Sya'bi. Amir Asy-Sya'bi seorang ulama dalam kalangan tabi'in, Amir Asy-Sya'bi. Faqala ya Aba Amr, kaifa taqulu fi rajulin kanat lahu walidatun fa'ataqaha fatazawwajaha. Beliau berkata, wahai Abu Amr, yakni Sya'bi, kaifa taqul, apa pandangan awak berkenaan seorang laki-laki yang memiliki seorang hamba perempuan. Walidah adalah hamba perempuan. Kanat lahu walidah, seorang laki-laki ini punya seorang hamba perempuan. Fa'ataqaha fatazawwajaha, dia memerdekakan hamba tersebut lalu dia kawinkan. Apa hukumnya? Apa pandangan awak? Jadi ada orang tanya, ada case di mana seorang laki-laki ini dia punya hamba perempuan, sama ada dia beli ke atau warisi hamba tersebut, lalu dia merdekakan hamba tu, selepas tu dia kawinkan, dia kawin dengan hamba tersebut. Ini baik ke tak baik? Kenapa? Fa inna naqul, kenapa dia tanya macam tu? Sebab ada yang kata fa inna naqulu indana huwa karrakibi hadyah. Ya, jadi atau rakibi badana. Sebab ada orang kata, istilah kita, ada orang kata bahwa orang yang melakukan perkara tersebut macam orang yang menunggang sendiri hayawan kurban dia. Jadi sebab
kenapa timbul isu seperti ini adalah karena memerdekakan hamba adalah satu ibadah, ya tak? Satu ibadah yang besar. Memerdekakan hamba adalah satu ibadah yang besar. Sepatutnya kalau dia merdekakan, dia lepaskan, lepaslah, awak pergi sana. Awak bebas untuk bawa diri awak sendiri. Itu maknanya dia merdekakan karena Allah Subhanahu Wa Taala kan. Saya merdekakan awak, awak bebas. Nak pergi ke mana ke, nak kahwin ke siapa ke, terpulang. Itu adalah memerdekakan hamba yang sepatutnya kan. Ini yang difahami oleh umat Islam pada zaman itu. Nah, justru kalau ada seorang memerdekakan hamba, lalu kemudian lepas dimerdekakan, dia pinang perempuan tersebut, dia lamar perempuan tersebut, lalu dia kahwin dengan perempuan itu bukan sama dengan orang yang beribadah, menyerahkan sesuatu kepada Allah, macam orang yang nak korbankan kambing, bawa kambing tu ke Masjidil Haram untuk dijadikan hadyu, ya kan, jadikan haiwan ibadah. Akan tapi dia tunggang. Ini seolah-olah dia nak ambil manfaat daripada benda yang telah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Sepatutnya kalau kita nak bagi sesuatu kepada Allah, jangan ambil manfaat sama sekali. Macam kita nak bawa unta, diserahkan jadi hadyu ke Masjidil Haram, ke tanah Mekah, janganlah jadikan dia kendaraan, janganlah diambil manfaat daripada harta tersebut, serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga orang yang memerdekakan hamba. Jadi yang menjadi pemahaman mereka pada masa itu adalah kalau merdekakan hamba, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ambil manfaat sama sekali. Ini tak, awak dah merdekakan, awak jadikan isteri pula. Itu macam orang yang naik hadi dia, naik unta yang telah dijadikan korban atau diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru apa pandangan awak, Imam Sya'bi? Imam Sya'bi adalah Amir Sya'bi ni imam mujtahid, seorang imam besar dalam fiqh dan hadis di Kufah pada zaman tu. Sebelum Imam Abu Hanifah, dia adalah rujukan ulama di Kufah pada zaman tu. Justru orang ramai nak minta pandangan beliau, mengulas isu ni. Adakah betul seperti mana yang difahami atau tak? Apa jawapan Imam Asy-Sya'bi? Faqal haddatsana Abu Burdah ibnu Abi Musa al-Ash'ari an abihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu walidatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha falahu ajran wa ayyuma 'abdin mamlukin adda haqqallahi wa haqqa mawalih falahu ajran. Jawapan Imam Sya'bi, dia jawab soalan ni dengan membawakan hadis, dan hadis tu adalah nas bagi soalan yang ditanya. Jadi soalan hadis ni memang seolah-olah menjawab soalan tu secara mansus, secara nas, ya. Beliau mengatakan mankan hadatsana Abu Burdah ibnu Abi Musa al-Asy'ari. Abu Burdah siqah, anak Abi Musa al-Asy'ari daripada ayahnya yakni Abu Musa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat lahu walidah, siapa yang punya hamba perempuan, fa addabaha, lalu dia didik perempuan tersebut, fa ahsana ta'dibaha, dan didikan tu disempurnakan dengan baik. Jadi bukan asal-asal didik dia, tapi serius mendidik budak perempuan tersebut. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha, dan dia ajarkan hamba perempuan tersebut. Mungkin ini hamba perempuan ini masih muda, ya kan, kita didik dia, kita sekolahkan dia, kita latih dia agar menjadi orang yang berilmu dan berpendidikan. Fatazawwajaha summa a'taqaha, kemudian dia merdekakan hamba tersebut. Jadi selepas hamba itu dididik dengan baik dan diajar dengan baik, dia merdekakan. Fatazawwajaha, lalu dia kawini perempuan tersebut. Falahu ajran, maka dia mendapat 2 pahala. Jadi dalam hadis ni secara jelas bahawa konsepsi orang ramai itu tak betul. Jadi kadang orang ramai ini dia punya fik sendiri kan, dia punya pemahaman sendiri berkenaan dengan isu-isu tertentu, sehingga dia keluarkan fatwa-fatwa popular
pada zaman tu. Dan justru apa yang berlaku pada zaman tu sama juga, ada orang yang berfatwa ataupun mengeluarkan pandangan-pandangan agama, dan tugasan kita adalah jangan terus percaya tapi rujuk kepada pakar dia macam Sya'bi. Dan orang pakar macam Sya'bi, dia akan jawab mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, dia jawab tak mengikut pandangan saya, tak, akan tapi dia terus bawakan hadis yang dia dengar daripada Abu Burdah an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jawapan sangat clear. Nabi katakan, siapa yang punya hamba perempuan lalu kemudian mendidik hamba perempuan tersebut, mengajar hamba perempuan tersebut, lalu kemudian dimerdekakan hamba tu, lalu dia kawini, dia dapat 2 pahala. Bukan hanya boleh, tapi dapat pahala. Tak? Apa dia? Pahala mendidiknya dengan baik dan pahala menjadikan dia sebagai isteri dia. Jadi bukan perkara yang tercela, malah digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengatakan juga, wa ayyuma abdin mamlukin adda haqqallahi wa haqqa mawalih falahu ajran. Setiap mana-mana seorang hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya dengan baik, jadi hak Allah dan hak majikannya dijaga dengan baik, falahu ajran, dia pun dapat 2 pahala. Jadi hadis ini mengandungi arahan kepada majikan dan kepada hamba sekaligus. Majikan diperintahkan untuk mendidik hamba, digalakkan untuk mendidik hamba dengan sebaik-baiknya. Kalau nak kawinkan lepas tu, nak merdekakan kawinkan lepas tu, lebih baik lagi. Dan seorang hamba disuruh untuk patuh kepada majikannya. Jadi seorang hamba yang patuh kepada Allah, patuh kepada majikan, dia dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Ya. Lalu kata Imam Sya'bi, a'taitukaha bighairi ajr. Seolah-olah beliau katakan, ambil hadis ni, aku bagi free bagi awak. Ambil hadis ni, aku bagi free untuk awak. Falaqad kana rakibu yarkabu fima huwa adna min hadha ilal Madinah. Ada orang yang terdahulu, mereka perlu menunggang kendaraan dari dari negeri kita di Kufah hingga ke Madinah, berapa ratus kilometer tu mereka tempuh hanya untuk mencari satu hadis yang mungkin lebih pendek daripada ni, kata Sya'bi. Nah, ini yang menjadi syahid kita, yaitu Sya'bi mengatakan ada orang terdahulu, ar-rakib, orang terdahulu maksudnya di kalangan sahabat dan tabi'in, yang mereka bertolak dari Kufah ke Madinah hanya untuk mencari satu hadis bahkan lebih pendek daripada hadis ni. Ya, ini yang menjadi maudhi' syahid yang nak dibawakan oleh Imam Al-Hakim. Apa kata komen Imam Hakim? Qala Abu Abdillah, fahadar rakibu innama kana yarkabu fi talabi alil isnad. Ya, rakib atau orang yang menunggang kendaraan yang dimaksudkan oleh Imam Asy-Sya'bi ini adalah orang yang mencari hadis untuk mendapatkan sanad yang tinggi. Jadi sanad yang tinggi, mereka keluar dari Kufah ke Madinah untuk mencari sanad yang tinggi. Walau iktasara 'ala nazili lawajada bihadratihi man yuhaddithuhu bihi. Sebab kalau dia nak cari sanad yang nuzul, yang turun, dia boleh dapatkan di negerinya, ya kan? Kalau di negerinya mungkin ramai saja orang yang riwayatkan hadis yang sama tu. Tapi kenapa dia perlu untuk menunggang berkendaraan berminggu-minggu, berbulan-bulan, adalah untuk mencari sanad yang lebih tinggi. Wa minhu ma haddatsana Ali ibn Hamshad al-Adl qala haddatsana Bishr ibn Musa qala haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan. Al-Humaidi ini tuan-tuan adalah Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi. Dia adalah guru Imam Bukhari dan orang pertama yang diriwayatkan hadisnya untuk membuka Sahih Bukhari. Jadi kalau tuan-tuan baca Sahih Bukhari, hadis pertama itu adalah Imam Bukhari mengatakan haddatsanal Humaidi. Humaidi itulah Abu Bakar Abdullah ibn Zubair. Kenapa Bukhari mulakan kitab Sahih dia dengan Humaidi? Menunjukkan bahawa Humaidi ini bukan sembarang manusia. Beliau adalah seorang alim yang sangat hebat,
dalam hadis dan juga hebat dalam fiqh. Dalam hadis, beliau ambil hadis daripada guru dia Sufyan ibn Uyainah, orang yang sangat rapat dengan Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah adalah Syekhul Haram pada masa itu. Jadi ulama besar, paling besar di Mekah pada zaman itu. Dan Sufyan ibn Uyainah adalah guru Imam Syafi'i. Al-Humaidi pun belajar daripada Imam Syafi'i. Jadi dia berguru dengan guru yang sama dengan Imam Syafi'i. Pada masa yang sama dia juga berguru kepada Imam Syafi'i. Ulama zaman dahulu tuan-tuan ya, walaupun Humaidi dengan Syafi'i mungkin tak beza jauh usia dia, akan tapi apabila dia nampak Syafi'i punya kelebihan, dia tak ragu-ragu untuk belajar kepada Imam Syafi'i dan bahkan menjadi murid yang paling rapat dengan Imam Syafi'i. Nah, Humaidi mengatakan qala hadatsana Sufyan. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah. Jadi kalau Humaidi kata Sufyan, hadatsana Sufyan, jangan kita tafsirkan dia Sufyan Ats-Tsauri. Tak, Humaidi kalau dia meriwayatkan daripada Sufyan, mesti dia adalah Sufyan ibn Uyainah. Qala hadatsana Ibnu Juraij, Imam Syekhul Haram sebelum Sufyan ibn Uyainah, yaitu Abdul Malik ibn Juraij, seorang ulama tabi'in yang sangat besar, dan pada masa nanti kita akan coba ulas biografi beliau. Qala sami'tu Abu Sa'id Al-A'ma. Abu Sa'id Al-A'ma ni adalah seorang yang menurut para ulama majhul, tidak diketahui banyak berkenaan dengan identiti dia. Sami'tu Abu Sa'id Al-A'ma yuhaddithu an Atha ibn Abi Rabah qal kharaja Abu Ayyub ila Uqbah ibn Amir. Kharaja Abu Ayyub ila Uqbah ibn Amir yas'aluhu an hadithin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairuhu wa ghairu Syu'bah wa ghairu Uqbah. Jadi kata Atha, satu hari Abu Ayyub pergi ke Uqbah ibn Amir. Abu Ayyub pada masa itu kemungkinan tengah duduk di Syam. Dia sengaja tinggalkan Syam untuk pergi ke Uqbah ibn Amir yang ada di Mesir. Apa tujuan dia? Yas'aluhu an hadisin, untuk bertanya tentang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairuhu wa ghairu Uqbah. Tak ada orang lain yang mendengar hadis tersebut melainkan Uqbah dan Abu Ayyub saja yang hidup masa itu. Maksudnya yang lain masih pernah dengar, tapi pada masa itu sudah meninggal dunia semua. Yang masih hidup pada masa itu yang pernah dengar hadis ini hanya dua orang saja, Abu Ayyub dan Uqbah. Apa tujuan Abu Ayyub datang ke sana? Untuk pastikan bahwa dia menghafal hadis itu sama seperti seperti mana dulu Nabi sampaikan, ya. Jadi justru dia perlu dengar semula daripada orang lain yang dengar, ya. Falamma qadima ila manzili Maslamah ibn Makhlad al-Ansari wa huwa amiru Misr fa akhbarahu. Apabila dia sampai ke rumah Maslamah bin Makhlad al-Ansari. Jadi Abu Ayyub al-Ansari. Ini Maslamah bin Makhlad al-Ansari. Jadi sengaja Abu Ayyub pergi ke Mesir, datang dulu ke Maslamah bin Makhlad yang dia kenal nih. Dan kebetulan Maslamah waktu itu adalah gubernur di Mesir. Apa tujuan dia? Dia nak agar Maslamah tunjukkan rumah Uqbah bin Amir. Said, jangan bising. Fa akhbarahu fa ajila alaih. Jadi apabila dibagi tahu ke Maslamah, Abu Ayyub datang, fa'ajila alaih. Maslamah pun keluar dengan segera nak menyambut Abu Ayyub. Fa kharaja ilaihi fa'anaqahu. Dia keluar lalu dia peluk Abu Ayyub al-Ansari. Summa qala lahu ma ja'a bika ya Abu Ayyub. Dia lalu bertanya, apa yang menyebabkan awak datang ni wahai Abu Ayyub? Faqala hadithun sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairi wa ghairu Uqbah. Saya datang kemari khas
berkenaan dengan satu hadis yang saya dengar daripada Nabi, dan hanya saya dan Uqbah yang dengar hadis itu. Tak ada orang lain yang hidup lagi melainkan saya dan Uqbah saja yang dengar hadis tersebut. Fab'as man yadulluni ala manzilih. Tolong hantar seorang untuk mengantar saya ke rumah Uqbah tu, sebab saya tak tahu di mana rumah dia. Qal fa ba'asa ma'ahu man yadulluhu ala manzil Uqbah. Jadi diutuslah orang untuk hantar ke rumah Uqbah. Fa ukhbira Uqbah. Uqbah apabila dibagi tahu Abu Ayyub datang, fa ajila fa kharaja ilaihi fa anaqahu. Dia pun segera keluar lalu kemudian memeluk Abu Ayyub. Faqal ma ja'a bika ya Abu Ayyub. Dia pun tanya, apa yang menyebabkan awak datang wahai Abu Ayyub? Faqala hadithun, satu hadis. Sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa ahadun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghairi wa ghairuk fi satril mu'min, yaitu hadis berkenaan dengan satrul mu'min. Uqbah berkata, na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man satara mu'minan fid dunya ala kharbatin satarahullahu yaumal qiyamah. Ada kitab lain mengatakan, ada nuskhah lain kitab ini mengatakan ala khazyatin. Sama-sama maknanya kharbah dan khazyah, yakni kesalahan, sayyi'ah, dosa. Jadi kata Uqbah, ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi kesalahan, dosa atau aib seorang mukmin di dunia, Allah akan menutupi dosa aibnya di hari kiamat. Pendek saja hadis itu, tuan-tuan. Betul kan? Betul kata Asy-Sya'bi tadi, ada orang yang pergi dari Kufah ke Madinah hanya untuk mendapatkan hadis yang lebih pendek daripada itu. Ya, man satara mu'minan fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Abu Ayyub kena keluar dari Syam untuk datang ke Mesir hanya untuk mendapatkan hadis ini saja. Faqala lahu Abu Ayyub, sadaqta. Awak betul. Jadi Abu Ayyub bukan nak dengar hadis itu pertama kali saja untuk memastikan bahawa lafaz yang dia dengar tu sama, apa yang dia ingat tu adalah seperti itu juga daripada Uqbah. Summan sarafa Abu Ayyub ila rahilatih. Lepas tu terus saja, dia tak duduk-duduk sembang-sembang dulu, tak, terus naik ke kendaraan dia. Farakibaha raji'an ilal Madinah. Dia naiki kendaraan tersebut, dia kembali ke Madinah. Sorry, tadi saya katakan Abu Ayyub datang dari Syam, tapi sebenarnya dari Madinah. Jadi dia datang dari Madinah ke Mesir setakat untuk mendapatkan hadis tersebut. Jadi selepas dengar hadis itu, dia kembali lagi naik kendaraannya, pulang semula ke Madinah. Fama adrakathu jaizatu Maslamah ibnu Makhlad illa bi'arishi Mesir. Jaizah ni adalah hadiah, bingkisan, ya kan, buah tangan. Jadi Maslamah bin Makhlad tadi tak sempat lagi siapkan bingkisan dan buah tangan kepada Abu Ayyub. Jadi selepas Abu Ayyub dengar hadis, terus saja dia balik ke Madinah, tak jumpa lagi dengan Maslamah. Maslamah pun utus orang untuk bagi bingkisan kepada Abu Ayyub, dan orang tersebut hanya boleh jumpa dengan Abu Ayyub bila? Di mana? Di Arish, Mesir. Arish itu adalah kawasan yang sudah di luar Mesir, sudah kawasan yang sudah luar Mesir, ya. Maknanya Abu Ayyub terus saja jalan. Tujuan Abu Ayyub bukan keluar ni bukan untuk perkara yang lain, hanya dengar hadis saja. Nah, ini yang menjadi kata Imam Al-Hakim, fahadha Abu Ayyub Al-Ansari ala taqaddumi suhbatihi wa kathrati sama'ihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahala ila sahabiyyin min aqranihi fi hadisin wahid. Tengok seorang Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang mutaqaddim, sahabat senior, sebab dia sejak awal lagi bersama baginda Nabi SAW, sejak Nabi hijrah, dan banyak hadis yang dia miliki daripada Nabi. Tetap dia melakukan rihlah kepada akran, bukan kepada orang yang lebih tinggi, kepada orang yang sama tara dengan dia, setaraf dengannya, hanya untuk mendapatkan hadis satu saja. Lau iqtasara ala sama'ihi min ba'di ashabihi la amkana. Sekiranya dia nak pastikan perkara tu daripada orang lain, boleh saja, dia boleh saja suruh orang pergi ke Mesir, lalu kemudian orang tu balik semula bagi tahu apa kata Uqbah, boleh kan? Tapi itu nuzul.
dia nak Ali dengar sendiri daripada Uqbah. Okey, saya rasa kita berhenti dahulu di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan semula pada esok hari insyaAllah. Saya nampak juga mudah-mudahan connection saya lebih baik lagi pada masa akan datang insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.